So kita dah habis chapter 1 minggu lepas. Kita tengok tentang definition dan juga beberapa terminologis yang ada dalam statistik. It's all about introduction to statistik, apa jenis statistik. So minggu lepas kita buat kelas melalui video. Okay, dan minggu ni the first class hari tu saya bagi video juga berkenaan dengan pengenalan kepada chapter 2, di mana dalam chapter 2 nanti kita akan lebih banyak belajar tentang on how to measure kita punya data. Okay, sebelum ni kita belajar macam mana kita nak cari data, macam mana kita nak collect data, macam mana kita nak buat questionnaire. Okay, and then bila kita move kepada chapter 2, kita akan belajar macam mana kita nak analyse data yang ada. Kalau macam kita dah ada, kalau kita dah buat questionnaire, kita dah dapat data, macam mana kita nak present data kita tu. Kalau kualitatif data nak present macam mana, kalau kuantitatif data nak present macam mana. So yang hari tu dalam video kelas yang pertama hari tu, kita tengok macam mana kita nak present kualitatif data. So nanti kita akan tengok pula kuantitatif data dan kita akan tengok macam mana cara kita nak plot graph, macam mana cara kita nak lukis OGIF, macam mana cara kita nak jadikan data kita tu data yang berkumpulan. So kita akan tengok dalam chapter 2. Okay, tapi hari ni kita akan buat sedikit summary tentang apa yang kita dah belajar dalam chapter 1. Okay, dan beberapa further explanation tentang sampling teknik lah. Dan saya harap awak tengok semua video yang saya dah share dalam Google Classroom. Okay, tengok semua video yang saya dah share dalam Google Classroom. Dekat situ ada detail explanation tentang each topic. Right, so now saya nak share screen. Boleh nampak tak screen saya sekarang? Boleh, madam. Alright, guys. Boleh nampak Okay, so dalam chapter 1, dalam introduction to statistic, kita belajar yang pertama adalah berkenaan dengan what is statistic. It's about definition of statistic. Okay, so what is statistic? Benda yang pertama yang kita belajar, di mana statistik ini adalah proses yang melibatkan kita collect data, lepas tu kita simplify data yang kita ada, lepas tu kita describe the data, and then kita daripada data tu kita buat inference ataupun conclusion. Okay, so before kita buat inference atau conclusion tu dia ada beberapa step. Okay, antaranya kita kena buat a few measurement yang bersesuaian lah, mencari mean, mencari mode. Yang kita akan belajar nanti, kita akan present dalam bentuk graph. Lepas tu bila kita dah present dalam bentuk graph, kita dah nampak pattern dia, baru kita boleh buat conclusion, baru kita boleh buat inference berdasarkan kepada data yang kita ada tu tentang apa yang kita nak study. So itu adalah statistik yang pertama, definition. And then kita tengok yang kedua, statistik ni dia terbahagi kepada dua. Okay, kita ada yang pertama descriptive statistik. Okay, descriptive statistik dia lebih kepada data lah. Kita collect, kita simplify, kita describe, kita present and then kita analyse data tu. Okay, and yang kedua adalah inferential statistik. So apa beza inferential dengan descriptive? Inferential ni dia tak melibatkan measurement. Maksudnya dia tak ada kita cari mean, mode, median tu tak ada. Tapi daripada kita punya pemerhatian, contohnya kalau kita nak kaji tentang sesuatu populasi, okay, kita ambil dia punya sampel, okay, lepas tu kita buat conclusion berdasarkan pemerhatian, observation. Apa yang kita nampak, kita terus buat conclusion ataupun kita terus buat inferential. Okay, maksudnya inference ni macam hipotesis lah. Okay, so dia adalah dua jenis statistik yang berbeza, iaitu descriptive dan inferential. This one is type of statistik. And then yang ketiga yang kita dah belajar adalah a few terms yang penting yang awak kena tahu dalam statistik. Okay, di mana term yang pertama adalah element. So element ni adalah experimental unit. Okay, so element ni adalah experimental unit. Contohnya kalau kita nak buat kajian tentang pelajar UiTM kampus Jengka. So kita tahu populasi kita adalah pelajar kampus Jengka. Tak boleh tertinggal walaupun seorang. Maksudnya selagi mana pelajar tu adalah pelajar kampus Jengka dan aktif, dia adalah kita punya elemen, unit yang kita nak study.
Okey, itu yang pertama, experimental unit. Yang kedua adalah populasi. Populasi ni adalah uh, siapa? Siapa yang awak nak study? Kalau macam tadi tu pelajar kampus jengka, so populasinya adalah kampus jengka semua sekali. Semua sekali. Okey, dia tak boleh tertinggal seorang pun. Dia kena semua sekali pelajar kampus jengka tu akan jadi populasi untuk kita punya study. Okey, and then yang ketiga adalah sampel. So sampel ini adalah a part of population ataupun subgroup to our population. Okay, so sampel ni kita tak ambil semua because sometimes it's impossible for us untuk kita study each and every one dalam populasi. Kalau populasi tu ada 1,000, mungkin kita perlukan masa yang banyak untuk study sampai 1,000. Okay, so kita tak boleh ambil sampai 1,000, kita ambil subgroup. Mungkin kita ambil daripada 1,000 tu hanya 300. So 300 tu kita panggil dia sebagai sampel, grup kecil daripada populasi. Okay, and then if we are doing the study on each of the population element, maksudnya populasi pelajar kampus jengka tadi ada 1,000 orang, and then awak ada banyak masa, awak ada banyak tenaga kerja, awak boleh study on each of everyone. Boleh study 1,000 orang punya, kita boleh ambil data untuk 1,000 orang. So kita panggil kita punya survey tu sebagai census survey. Okay, census survey ni adalah survey yang melibatkan the whole population element. Semua sekali. Kalau 1,000 lah. Okay. But if we are only doing the study for sample, maksudnya kita ambil daripada populasi tu ada 1,000, kita ambil 500 sebagai sampel and then kita study only 500. That one kita panggil sebagai sample survey. Survey ke atas sampel. Okay, and then yang keenam kita belajar tentang apa dia variable. So variable ni adalah apa yang awak study. Contoh kalau awak study tentang berat badan. So berat adalah variable. Okay, berat adalah variable. Yang ketujuh adalah data. So bila kita dah tentukan kita punya variable, contohnya berat kita variable, data dia adalah berapa berat tu. Contohnya 70 kilo. Itu data. Right, itu data. And then kita ada parameter. Parameter ini adalah ukuran yang kita buat, measurement yang kita buat. Contohnya mean, mode dan median yang kita buat ke atas populasi. Dia panggil parameter. Tetapi kalau measurement tu kita hanya buat ke atas sampel, kita panggil dia sebagai statistik. So ini adalah 9 important terms yang you kena understand yang berkaitan dengan statistik. So later kalau kita cakap pasal variable, kita cakap pasal elemen, kita cakap pasal census survey, awak tahu apa dia yang dimaksudkan dengan every term. Itu yang ketiga. And then yang keempat kita belajar tentang type of variable. Okay, kalau tadi kita dah tengok apa dia variable. Variable ni adalah benda yang kita study. Now we are classifiedkan kita punya variable ni kepada dua. Okay, kita ada satu, yang pertama quantitative variable dan yang kedua adalah qualitative variable. So apa dia quantitative variable and qualitative variable? Quantitative variable ni adalah data-data yang berbentuk numeric, nombor. Data-data yang kita boleh count, yang kita boleh kira, dia nombor. Contohnya bilangan kereta, bilangan handphone, bilangan pokok, bilangan rumah. Okay, so data yang awak akan dapat tu dalam bentuk nombor. Berapa bilangan dia. So itu adalah quantitative variable. While the other one is called as qualitative variable, di mana qualitative variable ini adalah data-data yang bukan berbentuk nombor. Okay, dia adalah contohnya macam jantina, perempuan, lelaki. Marriage status, berkahwin, janda, bujang, duda, contoh. Itu adalah kualitatif. Dia bukan numerik, bukan nombor. Alright. And then quantitative data pula terbahagi kepada dua. Yang pertama discrete. Dan yang kedua adalah continuous. So kita dah tengok apa beza antara discrete dan continuous. Discrete ni adalah data yang awak boleh dapat exactly the number. Dia tak ada macam range, tak ada scale. Contoh kalau saya kata bilangan handphone. So kita tahu ada orang ni ada 2 handphone, ada orang ni ada 1 handphone, ada orang ni ada 3 handphone. Exactly the number
number is exactly the number. Okay, but continuous adalah benda yang kita tak boleh bagi bilangan dia exactly. Kita mungkin boleh approximate, kita boleh agak-agak. Contohnya temperature. Mungkin 30.7, mungkin 30.85, dia ada apa bacaan within the nombor bulat tu, dia ada bacaan. Itu adalah kuantitatif variable untuk kita punya variable. Kuantitatif terbagi pada dua, discrete dan continuous. Alright. And then kita belajar tentang scale of measurement. So scale of measurement ni dia terbahagi kepada dua. Kalau untuk kuantitatif, kita ada dua scale of measurement. Kalau kuantitatif, okay, iaitu kuantitatif ada dua scale of measurement, iaitu interval dan juga ratio. Okay, yang ini saya dah explain yang mana satu yang ada true zero, yang mana satu yang tak ada true zero. True zero tu apa? Ingat, tengok balik video. True zero tu adalah zero yang macam mana? Yang membawa maksud ke tak membawa maksud, itu adalah untuk quantitative variable. And then untuk qualitative variable, kita ada dua juga scale of measurement, iaitu nominal dan ordinal. Nominal ni dia lebih kepada just nama, contohnya jantina. Tetapi ordinal ini adalah measurement yang melibatkan ranking, tempat pertama, tempat kedua. Bila kita cakap tentang tempat pertama, awak tahu kedudukan dia kat mana. Contohnya kita guna perkataan Johan, naik Johan, tempat ketiga. So kalau saya cakap naik Johan, you know dekat mana position dia. So itu adalah contoh ordinal scale. Okay, ordinal scale. Dia menyusun sesuatu mengikut ranking. So untuk kualitatif, scale of measurement kita ada dua. Yang pertama adalah nominal dan yang kedua adalah ordinal. So ini adalah 4 scale of measurement yang kita dah belajar before this. And next, kita belajar pula tentang source of data. Okay, so source of data ada dua. Yang pertama adalah primary data dan yang kedua adalah secondary data. So apa dia beza antara primary data and secondary data? Primary data ini adalah data first hand. Awak adalah orang pertama yang dapat data tu. You are the one yang buat observation. You are the one yang ambil data. Tak ada orang perantara di antara awak dan data. Tetapi kalau secondary data, maksudnya adalah kita guna pakai data-data yang telah pun digunakan sebelum ni. You are not the one yang ambil data tu. You pakai data orang. Okay, you ambil daripada internet ke, you ambil daripada newspaper ke, you ambil daripada siapa-siapalah buku ke apa ke, tapi bukan awak yang ukur data tu. So itu adalah secondary, maksudnya second hand lah. Okay, primary ni macam first hand lah. You are the one yang ambil data, you are the one yang buat observation, you are the one yang tengok perubahan-perubahan yang berlaku. Okay, so itu adalah source of data. And then kita belajar pula data collection method. Macam mana cara kita nak dapatkan data. So yang ini contoh je lah. Okay, sebenarnya ada banyak cara untuk kita dapatkan data. Kita boleh buat direct interview, kita boleh buat telefon interview, kita boleh hantar questionnaire melalui email, kita boleh buat direct observation, kita boleh buat online survey. Okay, dan dengan situasi sekarang ni, dengan kita punya gaya hidup sekarang ni, kebanyakannya semuanya online. Okay, kita ada Google Form, kita ada Google Sheet. So benda-benda tu dia boleh cross the boundaries. Kita boleh hantar kita punya Google Form ni semua ke mana-mana sahaja, even ke luar-luar negara, ke seluruh dunia without any cost. Dan kita boleh dapat immediate data. Okay, so itu adalah one of the way on how to collect data. Antara metode lah, kaedah-kaedah dia ada banyak. Okay, and then saya tinggalkan awak dengan video on how to construct questionnaire. So how to construct questionnaire tu hanyalah secara general. Okay, sebenarnya nak construct questionnaire ini, dia punya keywords dia adalah simple and easy. Maksudnya kita sebaik-baik questionnaire tu bukan questionnaire yang soalannya panjang berjela-jela, orang nak kena baca, lepas tu orang nak kena jawab. Okay, sebaik-baik questionnaire adalah questionnaire yang tanya satu soalan tu sebaris je tapi padat. Contohnya kalau awak nak tanya orang tu dah makan ke belum, tak perlu pun buat macam makan adalah satu keperluan hidup manusia.
Awak dah makan ke belum? Panjang sangat. Tanya je terus. Adakah anda telah pun makan? Ya atau tidak? Okay, so maksudnya questionnaire ini sebaik-baiknya adalah questionnaire yang terus menjurus kepada apa yang kita nak kena study. So apa yang kita bincangkan dalam video how to construct questionnaire itu adalah secara general. Basically biasanya kita boleh fikirlah dengan logik akal questionnaire yang bagus. Questionnaire itu mestilah tidak repeated. Ke atas dah tanya, bawah tanya lagi. Okay, konon-kononnya nak menguji kejujuran. Tak perlu. Benda tu tak perlu. Okay, benda tak perlu because yang itu akan lead kepada salah error dalam kita punya data. Kalau macam kita tanya banyak kali, dekat atas dia jawab, dah makan ke belum? Dah. Kat bawah kita tanya lagi, dah makan ke belum? Belum. Yang mana satu yang awak nak ambil? Dah ke belum? So kat situ akan menyebabkan data kita ada error. Alright. So untuk kita construct questionnaire ini ada beberapa lah dia punya hint-hint dia, tapi itu hanyalah secara general. Okay, dan yang paling utamanya kita boleh avoid leading question. Apa maksud a leading question? Contohnya awak nak kaji tentang betul tak main game boleh menyebabkan student tak skor dalam test. Awak tanya macam ni, markah student rendah kerana suka main game. Tak boleh. Sebab seolah-olah macam awak yang bagi apa hukuman. Dia main game menyebabkan markah dia rendah. Tak boleh. Kita tak boleh buat soalan yang kita nak jawapan dia. Kita kena buat soalan, konstruk soalan yang general. Adakah anda suka main game? Adakah markah test anda rendah? Macam tu. Dia tak boleh, anda suka main game, oleh itu markah test anda rendah. Ya atau tidak? Tak boleh. Itu adalah leading, contoh leading question. Okay, so ada beberapa general hint atau ada beberapa general cara macam mana kita nak construct question. Alright. And then kita move kepada sampling. So ini adalah perkara yang paling penting yang awak memang kena tahu, iaitu sampling. Okay, apa dia terminologis yang ada dalam sampling, apa dia sampling teknik. Kerana apa? Kerana selalunya when we plan to study a few variable ataupun we plan to study apa-apa topik, okay, kita adalah impossible untuk collect the whole population. Contohnya awak nak study tentang kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia. Malaysia ni ada berapa puluh juta penduduk. So untuk kita ambil data satu-satu untuk the whole population, it is impossible. It is impossible. Memang impossible untuk awak ambil collection satu-satu. In fact, because setiap hari ada orang yang meninggal, ada orang yang ada baby yang akan lahir. So it impossible untuk awak dapat setiap data yang tepat. Jadi bila kes-kes macam ni, apa yang kita boleh buat adalah kita hanya mampu untuk ambil sampel. Sampel maksudnya kita ambil certain value daripada the whole population untuk kita study. So because of that, sampling technique, sampling terminologies adalah benda yang sangat-sangat penting untuk awak faham. Apa dia sampling sebenarnya? Sampling ni adalah kita ambil subgroup daripada the whole populasi. Okay, because selalunya untuk kita buat conclusion sesuatu populasi, kita hanya buat observation daripada sampel. Alright, kita tak ambil the whole population tapi kita buat hanya daripada sampel. Alright. So ada beberapa terminologis penting yang awak kena tahu yang berkaitan dengan sampling. Yang pertama adalah probability sample. Yang pertama adalah probability sample, di mana probability sample ini adalah random sample. Apa maksud random? Maksud random adalah rawak. Apa maksud sampel rawak? Sampel rawak maksudnya awak ambil sampel secara rawak. Tak ada teknik. Contoh kalau kita pergi dinner kan, kita pergi kadang-kadang persatuan-persatuan katakan kelab matematik UiTM kampus Jengka ada buat annual dinner. Okay, so biasanya bila kita nak masuk dalam dinner tu, dia akan bagi kita nombor. Kita daftar, kita dapat nombor. So nanti at the end of the event, okay, at the end of the event, dia akan cabut nombor tu untuk cabutan bertuah. Itu adalah contoh random sampling.
Maksudnya dia ambil secara random. Dia tak ada preference dia nak ambil siapa. Dia ambil siapa yang hadir, kacau-kacau nombor ambil secara random. Okay, itu adalah contoh probability sample. Itu yang pertama. Random sample. Yang kedua adalah non-probability sample. Non-probability sample ini adalah non-random sample. Maksudnya, sampel tu kita tak ambil secara awam, tapi kita ada preference kita. Kita nak ambil siapa? Kita nak ambil berapa? Contohnya macam kita dah tetapkan, kita nak ambil lelaki 3 orang. So, kita akan pilih lelaki 3 orang. Kita nak ambil perempuan 3 orang. So, kita akan pilih perempuan 3 orang. Alright, so itu adalah non-probability sample. So, beza antara probability sample dengan non-probability sample adalah probability sample ini secara rawak, non-probability sample adalah bukan secara rawak. Maksudnya kita dah ada kita punya preference kita nak ambil macam mana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sampling frame. Okay, apa dia sampling frame? Sampling frame adalah list of kita punya sample. Okay, a list of all population members. Maksudnya contoh, kalau saya kata saya punya populasi adalah ahli kelab matematik. Ahli kelab matematik ada 300 orang. So, kita ada list nama 300 orang. List nama 300 orang tu kita panggil dia sebagai sampling frame. Okay, list nama 300 orang tu kita panggil dia sebagai sampling frame. Okay. Yang keempat, sampling unit. Okay, apa beza sampling frame dengan sampling unit? Kalau sampling frame ni ada list nama, dekat list nama ni ada 300 orang. Ahli kelab matematik ada 300. Yang ini sampling frame. Sampling unit adalah nama-nama ni. Setiap satu ni adalah sampling unit. Kalau kita ada 300 orang, 300 lah sampling unit kita. Kalau kita ada sampling unit kita. Okay, so setiap satu tu adalah sampling unit. Setiap satu dalam sampling frame adalah sampling unit. Alright, so nombor 5 adalah sample survey design. Ini adalah terminologi. Sample survey design. So, apa dia sample survey design? Sample survey design ini adalah procedure for selecting the sample. So, lepas ni kita akan tengok sampling technique. So, sampling technique tu apa dia teknik yang kita pilih untuk kita cari sampel? Itu adalah sample survey design. Macam mana kita tentukan atau macam mana kita nak pilih sampel daripada populasi, itu adalah sample survey design. Yang keenam, kita belajar tentang pilot study. So, apa dia pilot study? Pilot study ini adalah small exploratory exercise. Apa maksud small exploratory exercise? Maksudnya, sebelum kita nak buat survey yang betul-betul, study yang betul-betul, kita ambil sikit, kita tengok dulu. Kita boleh tak, contohnya kalau macam awak nak study tentang kaitan antara berapa jam main game sehari dengan markah pelajar. Kita tak tahu kita buat study tu jadi ke tak, dapat tak result yang kita nak. So kita ambil kumpulan kecil, kita tengok dulu, kita study dulu. Study tu kita panggil sebagai pilot study. Okay, study tu yang kita panggil sebagai pilot study. And then yang ketujuh, kita belajar tentang sampling error. Okay, so apa dia sampling error? Sampling error ini adalah error yang berlaku kerana sampel. Contohnya kita nak kaji tentang kadar obesiti di kalangan pelajar. Tapi sampel kita ada berat je. Sedangkan kalau kita nak tahu orang tu dia obesiti ke tak, kita kena tahu dia punya berat, kita kena tahu dia punya tinggi. Tapi kita ada data tu. Tak cukup data. Maksudnya data tu tak boleh bagi kita apa yang kita nak. So itu dipanggil sebagai sampling error. Error yang berlaku dalam kita punya sampel. Dan yang ke-8 kita panggil sebagai non-sampling error. So apa dia non-sampling error? Non-sampling error ini adalah error yang berlaku bukan kerana sampel. Mungkin error tu berlaku masa kita nak ambil sampel. Contohnya kita bagi question A tak return. Dia tak pulangkan balik question A kita, ataupun dia tanda question A, ada yang ditanda, ada yang dia tak tanda. Itu bukan
masalah yang berlaku dalam sampel, masalah yang berlaku oleh responden kita. So itu adalah non-sampling error. So ini adalah 8 terminologis yang important yang awak kena tahu dalam sampling. Okay, before kita pergi ke sampling teknik. So sampling teknik ada terbahagi pada 2. Sekejap nanti saya sambung balik. Bagi saya masa dalam 10 minit, 5 minit. Boleh dengar ke suara saya? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Sorry.
Gangguan pula. Okay. Saya nak share screen balik. Nampak tak screen saya? Nampak doktor. Alright. So kita dah tengok beberapa terminologis dalam sampling. Okay, so saya cakap tadi kenapa sampling ni very important because most of the time memang kita akan guna sampel. Jarang-jarang kita dapat population. Jarang-jarang. Sangat jarang untuk kita dapat population. Memang most of the time kita akan guna sampel lah. So kita perlu tahu beberapa teknik macam mana kita nak memilih sampel daripada populasi. So kita tak bolehlah simply pilih sebabnya takut kalau kita simply pilih je sampel, ambil je, sometimes dia tak dapat nak bantu kita untuk dapatkan data yang kita nak kaji. So dia kena pilih dengan betul. Alright. So saya dah share dah video tentang teknik of sampling, tapi saya yakin yang mungkin awak akan a bit keliru. Okay, tentang beberapa sampling teknik. So kita nak tengok beberapa sampling teknik. Okay, advantage dengan disadvantage dia awak tengok dalam video yang saya dah share. Okay, so untuk sampling, because kita ada dua jenis sampling tadi. Yang pertama adalah probability sampling. Okay, dan yang kedua adalah non-probability sampling. So apa dia probability sampling dengan non-probability sampling? Macam saya cakap tadi, probability sampling ini adalah sampel yang kita ambil secara rawak, random sample. Okay. Dan non-probability sampling adalah sampel yang kita ambil bukan secara rawak, non-random sample. Bukan secara rawak, non-random sample. Itu adalah dua jenis yang awak kena tahu dulu. So untuk probability sampling teknik ada 5 teknik. Teknik yang pertama kita panggil sebagai simple random sampling. Okay, simple random sampling. Yang kedua kita panggil sebagai systematic sampling technique. Systematic sampling technique. Yang ketiga kita punya teknik adalah stratified. Stratified sampling. Sorry tulisan saya nak cepat. Techniques. Okay. Yang keempat adalah cluster sampling technique. Dan yang kelima adalah multi-stage sampling technique. Okay, so untuk awak jelas apa bendanya kelima-lima ini adalah teknik macam mana kita nak pilih sampel, teknik. Okay, teknik macam mana kita nak pilih sampel untuk probability ada 5 teknik. Yang pertama simple random teknik, yang kedua systematic teknik, yang ketiga stratified, yang keempat cluster, yang kelima multi-stage. Itu untuk probability. Okay, dan untuk non-probability kita ada 3 teknik. Teknik yang pertama adalah convenient. Okay, convenient sampling teknik. Teknik yang kedua adalah judgmental. Okay, judgmental sampling teknik. Okay, convenient sampling teknik, judgmental sampling teknik. Dan yang ketiga adalah quota sampling. Okey, kita nak tengok apa perbezaan setiap satu daripada teknik-teknik ni. Kita pergi kepada probability sampling teknik first. So apa dia simple random sampling teknik? Simple random sampling teknik yang pertama ni adalah teknik di mana awak tak ada syarat. Awak tak ada instruction macam mana awak nak pilih sampel. Awak ambil je secara rawak. Contohnya, kita dah ada sampling frame. Apa dia sampling frame? Sampling frame tadi saya cakap list the whole populasi. Okey, contoh.
kita punya populasi adalah ahli kelab matematik contoh Okay. Ahli kelab matematik ada 300 orang. So sampling frame kita ada 300 nama ahli kelab matematik. Ada 300 nama. So dengan menggunakan teknik yang pertama ni, simple random, kita ambil je. Kalau kita nak 10, kita ambil je secara rawak 10. Ataupun macam cabutan bertuah tu, kita godek nombor, kita ambil nombor. Tak ada syarat, tak ada cara, tak ada tak ada syarat lah maksudnya. Kena ambil nombor yang paling besar lebih daripada 10. Bukan, tak ada. Maksudnya ambil lah 10 orang. Yang penting nak 10 orang. Itu kita panggil sebagai simple random sampling technique. Tak ada syarat. Maksudnya kita memang ambil dia secara rawak. Dekat situ jelas tak? Jelas Doktor. Jelas Alright. Yang kedua adalah systematic sampling technique. So apa beza systematic dengan dengan yang nombor 1? Kalau nombor 1 ni tadi kita ambil je serawak. Kalau kita nak 10, kita ambil 10. Tapi kalau systematic ni kita ada dah kita punya cara. Contohnya, okey, awak ada list nama. Okey, awak ada list nama ni tadi. Awak kata kita nak guna systematic sampling. Systematic ni macam mana? Kita nak ambil nama selang 3 orang. Dia ada syarat. Nama tu mesti selang 3 orang. So dekat mana yang kita pilih secara random? Kita hanya pilih secara random nama yang pertama. Contohnya awak pilih secara random nama yang pertama. Katakanlah nama yang pertama dekat sini. Ini nama pertama. Okay, 1 sampel. So untuk next sampel, awak dah tetapkan dia mestilah selang 3 nama. Okay, kira 1, 2, 3. Okay, next sampel. Next, 1, 2, 3. Next sampel. Next, 1, 2, 3. Next sampel. Sampailah awak dapat 10 orang. Maksudnya awak dah ada ketetapan. Secara sistematik awak nak ambil. Awak nak ambil secara sistematik. So yang randomnya hanya awak pilih nama yang pertama. Tapi kalau yang pertama ni tadi, kalau kita nak pilih semua orang, semua 10 kita ambil randomly. Tak ada pun nak kira 1, 2, 3, 1, 2, 3, tak ada. Ambil je lah mana-mana pun. Kalau katakanlah tiba-tiba awak nak ambil, ni ada nama kan, awak macam malas nak fikir, nak ambil secara random, ambil je lah 10 yang mula-mula ni. Ni dah berapa dah ni? Dah 6, ambil je lagi 4. Dah cukup 10. Ini random. Tapi bila sistematik, kita dah tetapkan dah. Kita akan ambil selang 3 nama. So, yang awak pilih secara random hanyalah yang pertama. Okey, kita pilih yang pertama dekat sini. Next tu kita bilang 1, 2, 3. Okey, yang kedua. 1, 2, 3. Okey, yang ketiga. Sampai dah dapat 10. So, itu sistematik. Alright, itu sistematik. Maksudnya awak punya cara. Cara ni nak tentukan macam mana? Ikut suka. Nak tentukan macam mana tu? Ikut suka. Okey, tapi maksudnya awak dah ada awak punya guideline. Macam mana awak nak pilih sampel tu. Okey, itu adalah sistematik. And then, yang ketiga adalah stratified sampling technique. So, apa di stratified sampling technique? Stratified sampling technique ini adalah sebelum awak nak pilih sampel, awak dah asing-asing. Okey, contoh Okey, katakanlah saya ada dalam populasi saya ni kan, dalam populasi saya dekat UiTM kampus Jengka ni kita ada 2 group. Okey, ni adalah list frame sample frame. Okey, maksudnya list of student kampus Jengka contohnya. Dalam list of student kampus Jengka ni ada student lelaki. Warna biru ni student lelaki. Student lelaki. Student lelaki. Student lelaki. Student lelaki. Okey, student lelaki. Ramailah student lelaki kat kampus Jengka ni. Okey, lepas tu dalam ni ada juga student perempuan. Okey, perempuan. Okey, so ini awak punya populasi. Kalau ada 3,000 pelajar UiTM Jengka, ada 3,000 lah dekat dalam ni. Laki berapa, perempuan berapa, semua dalam ni. Ini adalah sampling frame. So macam mana kita nak buat stratified sampling technique? Yang pertama, awak
susun ataupun awak asingkan dia mengikut karakteristik. Tetapi karakteristik tu mestilah bersesuaian dengan awak punya study. Contohnya, kalau awak nak kaji kadar obesiti di kalangan pelajar UiTM Jengka, kita mestilah nak kaji kadar obesiti di kalangan pelajar UiTM Jengka tu mesti ada pelajar lelaki, mesti ada pelajar perempuan. And then kita dah tetapkan pelajar lelaki mestilah 50, katakan kita nak ambil 100 sampel, mestilah 50 pelajar lelaki, 50 pelajar perempuan. So kita boleh guna stratified sampling teknik. Macam mana cara dia? Kalau stratified sampling teknik, sebelum kita pilih sampel secara rawak, kita asingkan mengikut similar karakteristik. Okay, karakteristik dia kita tetapkan jantina. So kita dah susun. Okay, yang ini jantina lelaki. Ini strata yang pertama. Kita pun susun. Lelaki katakanlah ada 1000 lelaki. Kita pun letaklah nama 1000. So ini strata yang pertama. Okey. Lepas tu strata yang kedua pelajar perempuan. Susun dulu pelajar perempuan. Pecahkan dia mengikut strata. Kita panggil dia strata. Sebab tu nama dia stratified. Strata ni macam kumpulan. Kumpulan yang mempunyai karakteristik yang sama. Okey, so awak pun dah buat. Ini strata yang pertama. Okey, strata pertama student lelaki, strata yang kedua student perempuan. And then barulah awak pilih awak punya sampel. Tadi kita nak sampel 30 orang pelajar lelaki. So awak akan ambil secara rawak 30 orang. Sama ada awak nak guna random ataupun awak nak sistematik atau pulang. Tapi awak akan pilih 30 orang. So dapatlah 30 sampel pelajar lelaki. Okey, lepas tu awak pilih pula secara rawak 30 orang dekat pelajar perempuan, dapatlah 30 pelajar perempuan. So ini adalah stratified sampling teknik. Di mana stratified sampling teknik, sebelum kita pilih sampel secara rawak, okey, sebelum kita pilih sampel secara rawak, kita pecahkan dulu dia mengikut kumpulan yang mempunyai karakter yang sama. Another example, katakanlah kita nak kaji tentang penduduk di seluruh negeri Pahang. So sampling frame kita akan jadi besar. Sebab dalam sampling frame dia mestilah mengandungi semua populasi. Okey, so sekarang kita nak kaji tentang penduduk negeri Pahang. Penduduk negeri Pahang ni ada banyak. Ada Melayu. Okey, ada Melayu. Okey, Melayu. Ada Cina. Okey, ada India. Okey, ada India. Banyaklah. Okey, so sekarang ni kita nak guna stratified. So kita nak kaji tentang penduduk di negeri Pahang. Kita tahu penduduk negeri Pahang ni berbilang bangsa. So kita nak pilih sampel, kita boleh guna stratified sampling teknik. Di mana sebelum kita pilih sampel secara rawak, kita pecah dulu dia mengikut kumpulan yang mempunyai karakter yang sama. So kumpulan yang pertama adalah India. India. Okey, kumpulan pertama. Kumpulan kedua adalah China. China. Adalah kalau 1000, sejuta lah kat sini. Dan kumpulan yang ketiga adalah Melayu. Okey, so kita dah ada 3 kumpulan ataupun kita panggil ni sebagai 3 strata. So sekarang kita nak sampel kita berapa orang? Katakan kita nak sampel kita 30 orang. So daripada kumpulan India kita pilih secara rawak 10. Kita pilih secara rawak 10 orang. Ambil je 10 orang. Okey, dapatlah 10 India. Lepas tu pilih secara rawak 10 Cina. Dapatlah 10 Cina. Lepas tu pilih secara rawak 10 Melayu. Dapatlah 10 Melayu. So total awak punya sampel ada 30 orang. Di mana 30 ni ada sama rata. India 10, Cina 10, Melayu 10. So tak adalah bias. So stratified sampling teknik ni dia tak bias. Contohnya macam kita buat tadi survey lelaki dengan perempuan. Lelaki 50, perempuan 50. Tak bias. So kita nampak kita punya study ni sama rata. Faham tak untuk stratified sampling teknik? Faham doktor. Faham
Alright. And then kita move kepada yang ketiga iaitu cluster. Apa maksud cluster? So, beza antara stratified dengan cluster pula. Kalau stratified tadi, kumpulan-kumpulan ni kita pecahkan dia mengikut similar karakteristik. Kalau bangsa, bangsalah. Kalau jantina, jantinalah. Kalau umur, umurlah. Okey, mengikut similar karakteristik. Tetapi untuk cluster, kita pecahkan dia mengikut kumpulan-kumpulan yang dah sedia ada. Okey, contoh. Kita nak kaji tentang pelajar sekolah rendah di negeri Pahang. Okey, kita nak kaji tentang pelajar sekolah rendah di negeri Pahang. So, dalam kita punya sampling frame ni ramailah sekolah rendah je, katakanlah ada 25. So, satu sekolah katakanlah ada 1,000 pelajar. 25 darab dengan 1,000, dekat sini ada 25,000 orang. 25,000 pelajar sekolah rendah dalam kita punya sampling frame ni. So kita nak pilih sampel. Okay. So susah nak pilih sampel kadang kalau kita ambil je kadang tengok-tengok semua sampel datang daripada satu sekolah yang sama. Dah bias pula. So macam mana kita boleh guna? Kita boleh guna cluster sampling. Di mana cluster sampling ni kita pecahkan mengikut grup yang dah sedia ada. So grup yang dah sedia ada adalah sekolah lah. Katakanlah kita ada 25 sekolah rendah dekat dalam Pahang. So kita pecahkan populasi kita ni mengikut sekolah. Sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga, sekolah keempat, sekolah kelima, sekolah keenam, sekolah ketujuh, sekolah ke-8, sekolah ke-9 sampailah sekolah ke-25. So kita dah ada 25 kluster. Dia panggil kluster. Ni kluster pertama, sekolah yang pertama, ni kluster kedua, ni kluster ketiga, ni kluster keempat. Dia panggil kluster. Lepas tu, katakanlah kita nak buat kajian tu hanyalah, okey, setiap kluster ni katakanlah dia punya pelajar sama. Okey, dia punya bilangan pelajar dia sama. So, kita nak ambil 5 je kluster. Awak pun pilihlah daripada awak ada 25 sekolah, awak pilih secara random 5 sekolah sahaja. Okey, so dapatlah, katakanlah setiap sekolah ni ada 1,000 pelajar, dapatlah 5,000 pelajar. Datangnya daripada kluster, 5 kluster. Ini adalah cluster sampling teknik. Dia ambil sampel daripada kluster yang dah sedia ada. Kalau tadi strata, dia pecah mengikut similar karakteristik. Kluster dia pecah mengikut kumpulan yang dah sedia ada. Kalau sekolah-sekolah lah, kalau negeri-negeri lah. Contoh, kalau macam kita nak kaji tentang penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia ada ramai, berpuluh-puluh juta. Okay, so kita nak pilih sampel. Kalau kita pilih je Sarawak, kadang berat sebelah pula, semua datang daripada Kelantan. Contoh. Okay, so tak nak macam tu. So kita pun pecahlah mengikut kluster. Kluster apa yang sesuai kalau penduduk Malaysia? Negeri, kita ada 14 negeri. Negeri Pahang, negeri Perak, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Sembilan, negeri Melaka. Okey, lepas tu barulah kita pilih secara rawak nak ambil negeri mana. Mungkin kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 negeri. Ini sampel kita. So sampel kita ni datang daripada cluster sampling teknik. Boleh faham tak? Cluster punya beza dengan strata? Boleh, Doktor. Alright, boleh, bagus. And untuk probability sampling teknik yang terakhir adalah multi-stage. So multi-stage ni dia berkaitan dengan cluster. Di mana kalau cluster tadi kita pecahkan mengikut kumpulan yang dah sedia ada, multi-stage dia ada peringkat dia. Okey, contohnya macam penduduk Malaysia. Okey, mula-mula pecah ikut negeri. So ada 14. Ada 14. Pecah ikut negeri, ada 14. Okey. Lepas tu dah pecah ikut negeri. Pecah pula setiap negeri ini mengikut daerah. Negeri. Okey, awak dah pilih 5 negeri. Okey, awak pilih 5 negeri. Lepas tu dah pilih 5 negeri, awak pecah pula dia mengikut daerah. Pecah lagi, kumpulan kecil. Pecah mengikut daerah, kumpulan kecil. Okey, pilih pula. Yang ini ambil satu daerah, sini ambil satu daerah, sini ambil satu daerah, dekat negeri ni ambil satu daerah. Okey, dah ambil daerah, okey dah ada daerah daripada negeri-negeri yang berbeza.
awak pecah pula mengikut mukim. Okey, daerah ni ada mukim-mukim dia, daerah ni ada mukim-mukim dia, ada daerah mukim-mukim dia, mukim. Dan awak decide setiap daerah awak nak pilih satu mukim. Ambil satu mukim sini, satu mukim daerah ni, satu mukim daerah ni, dapat 6 mukim. So awak tengok dia ada banyak step. Yang pertama dia pilih negeri. Dah pecah ikut negeri, setiap negeri pecah ikut daerah. Pilih satu daerah untuk setiap negeri. Dah pilih daerah, pecah pula ikut mukim. Pilih satu mukim untuk setiap daerah. So itu adalah multi-stage. Maksudnya kita pecah, pecah dan pecah. Okay. Dia ada banyak group. Dia ada banyak group. Okay. Contohnya kalau kita nak study tentang pelajar. Okay. Sekolah dekat Pahang. Ini adalah sampling frame kita. Pelajar sekolah dekat Pahang. Kita pun pecahlah ikut sekolah. Sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga, sekolah keempat, sekolah kelima, sekolah keenam. Katakanlah Pahang ada 6 je sekolah. Lepas tu setiap sekolah ni kita pecahkan dia mengikut tahap. Sekolah ni tahap 1, sekolah ni tahap ada 2 tahap. Ni ada 2 tahap juga. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1, tahap 2. Kita nak pilih satu tahap je untuk setiap sekolah. Kita pun ambil lah. Yang ni tahap 1, yang ni kita ambil tahap 2, ini kita ambil tahap 1 secara random. Dah pecah, kita pecah pula ikut umur. Yang ini umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun. Lepas tu kita ambil pula salah satu daripada setiap tahap. Contoh. Okay, so maksudnya dia melibatkan a few tapisan. Itu kita panggil sebagai multi-stage sampling technique. Okay, so multi-stage semua ni daripada simple random, systematic sampling, stratified sampling, cluster, multi-stage, semuanya berada di bawah random sample. Kerana apa? Kerana dalam pada kita memilih sampel tadi tu, kita ada ambil secara random. Okay, contohnya kalau walaupun strata, kita dah kelas-kelaskan dia mengikut karakteristik, bila kita nak pilih 10 orang, kita ambil randomly je. Sebab tu dia jatuh bawah probability sampling technique, iaitu teknik yang berlaku secara random. Okay, lebih mudah untuk non-probability, iaitu yang bukan random. Yang non-probability ni dia adalah lebih mudah, teknik yang lebih mudah. Kenapa saya cakap dia lebih mudah? Untuk yang pertama, convenient sampling technique. Convenient sampling technique ini adalah awak ambil sampel yang awak rasa sesuai. Awak tak ada pun macam syarat ke, macam preference ke. Contohnya macam kalau awak ni adalah wartawan. So awak nak temu ramah orang awam, contoh. Okay, so awak tak ada cara pun. Awak nak temu ramai orang awam, awak duduk dekat, contohnya kalau dekat Jengka ni, awak duduk dekat depan Maidin Jengka, siapa yang lalu awak interview. Kenapa awak interview dia? Kalau saya tanya, kenapa awak interview dia? Kenapa awak tak interview yang tadi, yang pakcik ni? Awak tak ada reason kenapa. Jawapan awak sebab dia lalu tadi. Sebab dia ada kat sini tadi masa saya nak tanya soalan. Itu adalah convenient. Maksudnya, kita pilih sampel tu berdasarkan keberadaan dia pada sesuatu masa. Katakanlah kita nak pergi interview lecturer dekat bangunan pensyarah. Kita pun pergilah waktu rehat. So kita tak ada priority pun kita nak pilih siapa. Siapa yang ada kat bangunan pensyarah tu, kita interview dia. Kalau saya tanya, kenapa awak pilih dia? Kenapa awak tak pilih saya? Tak ada reason. Sebab dia ada tadi masa saya nak interview doktor ni yang ada dekat sini. Itu adalah convenient. Maksudnya cara kita pilih sampel itu berdasarkan kepada keadaan waktu tu. Yang paling sesuai, masa yang sesuai ataupun orang yang kita nak tu dia yang ada kat situ. Itu convenient. Okay. Judgemental. Judgemental ni adalah awak pilih sampel berdasarkan awak punya judgement. Contohnya kalau macam awak nak kaji tentang kadar penggunaan handphone di kalangan pelajar. Awak rasa macam nak tanya kat student ni lah, student pradiploma lah. Student pradiploma ni macam baru lepas sekolah kan mesti suka main handphone. Awak yang judge. Awak yang decide. Dia tak ada teori pun. Kenapa awak nak kena buat, nak pilih sampel tu dalam ramai-ramai student UiTM, awak pilih student pradiploma? Tak ada syarat.
Tapi awak dah decide, awak dah judge. Awak kata nak buat survey ni dekat student pradik lah. So, student pradik kan baru habis sekolah, dia orang mesti suka main handphone. Kita tanyalah dia orang, you punya judgement. Itu kita panggil judgemental sampling technique, berdasarkan kepada awak punya judgement, berdasarkan kepada awak punya knowledge ataupun siapa yang awak prefer. Mungkin awak pilih sampel tu sebab contohnya macam awak nak ambil sampel. Awak malas nak turun asrama tinggi-tinggi, awak ambil sampelnya daripada rakan sama aras dengan awak punya bilik hostel. Tak ada reason pun kenapa awak pilih, sebab awak dah malas nak pergi turun bawah. Awak ambil je lah yang sama aras. Kalau saya tanya awak, kenapa awak tak ambil yang kawan awak ni? Kenapa awak ambil ni? Oh, sebab dia duduk sama aras dengan saya. Senang. You dah decide. Itu adalah judgemental sampling technique, berdasarkan kepada siapa yang awak prefer. Okay. Dan yang ketiga, untuk non-probability adalah kota. Kota ni maksudnya kita dah ada kota dah. Contoh kalau kita nak kaji tentang pelajar yang pulang ke kampus. Kita dah tahu dah. Okey, untuk study ni kita nak 30 pelajar perempuan, 30 pelajar lelaki. So kita akan ambil je 30 pelajar perempuan, 30 pelajar lelaki berdasarkan kota. Selagi mana kota ni belum penuh, kita akan ambil. Tapi kalau kota ni dah penuh, kita akan stop. Itu berdasarkan kepada ketetapan. Okey, so untuk sampling teknik, bahagian yang non-probability ni dia lebih simple, dia lebih logik akal. Okey, berbanding dengan bahagian probability sampling technique. Bahagian probability sampling technique ni dia lebih kepada memerlukan kita untuk ikut kesesuaian study kita supaya dia dapat menjawab objektif of our survey ataupun study. So itu adalah sampling technique yang kita belajar dalam chapter yang pertama. So ada soalan tak kelas? Doktor, saya ada soalan. Okay. Yang multi-stage sampling technique tu, kita divided into subgroup divided into subgroup. Contoh lepas tu okay. Lepas tu Lepas tu subgroup tu kita filter kan? Yes. Okay, Okay. contoh saya bagi macam mana saya nak bagi yang lebih mudah untuk sekolah. Okay. So kita ada populasi dia adalah pelajar sekolah. Pelajar sekolah negeri Pahang. Populasi kita ramai lah kan. So kita nak pecahkan pelajar sekolah negeri Pahang ni paling mudah mengikut sekolah dia lah. Katakanlah dekat Pahang ada 20 sekolah. So kita pun pecah sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga, sekolah keempat, sekolah kelima, sampailah sekolah ke-20. Okay, sampailah sekolah ke-20. Kalau kluster tadi, yang ni multi-stage, kalau kluster daripada 20 sekolah ni, katakanlah awak dah decide awak nak ambil 6 je sekolah. So awak pun pilih secara rawak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekolah. So inilah sampel awak, 6 sekolah yang awak dah pilih. So awak akan buat survey ke atas semua pelajar dekat 6 sekolah ni untuk mewakili whole populasi. Itu kluster. Boleh faham tak kluster ni? Boleh. Dia ada satu peringkat je. Tapi kalau multi-stage, dia tak ambil lagi sampel. Okay, dia dah ada 20 sekolah. Okay, dia dah ada 20 sekolah. So, dia pecah pula sekolah ni kepada kita nak pecah sekolah ni kepada apa Kita nak pecah sekolah ni kepada tahap. Okay, sekolah ni ada tahap 1, ada tahap 2. Sekolah ni pun ada tahap 1, ada tahap 2. Sekolah ni pun ada tahap 1, ada tahap 2. Contoh. Okay. Semualah sekolah ada tahap 1, tahap 2. So awak akan pilih salah satu tahap je daripada setiap sekolah. So awak akan ada 20. Tahap 1 untuk sekolah pertama. Untuk sekolah kedua awak pilih tahap yang kedua. Untuk sekolah ketiga awak pilih tahap yang ketiga. Maksudnya dia dah pecah subgroup lagi. Belum pilih lagi sampel. Okay, daripada tahap ni awak pecah pula student perempuan, student lelaki. Student perempuan, student lelaki.
Okay, and awak decide untuk yang pertama ni awak nak ambil student perempuan, yang kedua ni awak nak ambil student lelaki. Pecah pula. So awak dapat subgroup yang lagi kecil. Okay, daripada subgroup ni baru awak ambil sampel. Yang ini awak ambil 10 orang, yang ini awak ambil 10 orang, yang ini awak ambil 10 orang, yang ini awak ambil 10 orang. So ini adalah multi-stage. Okay, example yang lebih mudah, bank. Okay, bank. Okay, kalau orang kerja bank. Example yang lagi mudah, kerja bank. Maybank, contoh. Maybank dekat Malaysia, ada 800 branch. Maybank dekat Malaysia, okay, ada 800 cawangan. Awak pecah mula-mula ikut negeri. Okay, negeri Pahang, cawangannya ada 18 contoh. Negeri Terengganu, ikut negeri 14. Pecah ikut negeri. So ni cluster. Okay, dah pecah ikut negeri. Okay, awak pecah pula dia mengikut daerah. Okay, untuk negeri Pahang, Maybank daerah Bentong, Maybank daerah Maran, Maybank daerah Kuantan. Untuk Perak, Maybank daerah Manjung, Maybank daerah Kerian, Maybank daerah Taiping contoh. So awak decide untuk setiap negeri awak ambil satu daerah. Ambil satu daerah daripada negeri Pahang, ambil satu daerah daripada negeri Kedah, ambil satu daerah daripada negeri Terengganu, ambil satu daerah daripada negeri Kelantan. So awak dapatlah 14 daerah daripada different negeri. Okay, 14 daerah. Banyak lagi ni. Dalam daerah ni ada 10 Maybank katakan. Pecah pula Maybank ni mengikut mukim. So dia ada banyak step awak pecah sebelum awak ambil sampel. Sebenarnya awak nak 10 je Maybank. Last kali awak nak 10 je. Tapi awak buat banyak pecahan. Itu adalah multi-stage. Maksudnya berperingkat. Boleh ke? Boleh doktor, faham. Alright. Okay, so kita tak sempat untuk bincang exercise. Saya akan bagi jawapan tutorial 1 dalam grup kejap lagi. Okay, so recording untuk kelas hari ni saya akan masukkan dalam Google Classroom macam biasa. Okay, jangan lupa tanda You Future dekat jangan lupa tanda attendance dekat You Future. Okay kelas, so kita dah berada pada minggu ketiga. Minggu pertama saya buat kelas online untuk kedua-dua kelas. Minggu kedua saya buat kelas full video. Okey, saya bagi recording video. Dan minggu ketiga hari ni saya buat satu video, satu kelas online. Okey, secara kebetulan saya sebenarnya apply method yang saya nak kepastian yang mana yang student lebih prefer. Sebab saya faham kekangan pelajar untuk attend online class kerana internet dan kekangan saya untuk menggunakan Google Meet yang lebih menggunakan sedikit data kerana Google Meet dah tak boleh nak record. So saya nak record guna Microsoft Teams, saya terpaksa guna Microsoft Teams dan saya faham Microsoft Teams ni dia susah sikit. Okay, ada student yang tak boleh masuk, putus-putus semua. Jadi kejap lagi saya akan buka poll dekat Telegram. Awak pilih yang mana yang awak prefer. Pilihan pertama adalah online class untuk kedua-dua sesi. Pilihan kedua adalah video untuk kedua-dua sesi. Online class hanyalah sekali-sekala mungkin at the end of each chapter. Okay. So dia ada 3 pilihan kejap lagi. Pilihan pertama, dua-dua online class. Pilihan kedua, dua-dua video. Kalau dua-dua video ni saya hanya akan buat online class di akhir setiap chapter sahaja. Ataupun apabila kita ada isu-isu penting yang kita nak bincang. Ataupun pilihan ketiga, satu sesi video, satu sesi online class. So ada 3 pilihan saya nak student jawab ataupun student pilih supaya for the rest of kita punya 11 week ni kita boleh setkan kita punya PMP yang maksimum, yang tidak membebankan awak, yang memudahkan awak dan juga convenient. Okay, saya tak nak student terlepas kelas ataupun terlepas sesi sebabkan benda-benda kecil, data semua ni, dan tak nak juga membebankan awak sampai kena keluar pergi mana-mana untuk dapatkan data. Jadi kejap lagi bila saya letak poll, tolong jawab poll tu. Jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang dalam Telegram. Kesian kat saya. Okay, tolong undi dekat poll tu. So terima kasih untuk kelas hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan continue dengan kita punya chapter tu.
Okay, so macam mana kelas minggu depan nanti saya akan decide later. So itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih, selamat berpuasa, jaga diri baik-baik dan semoga amal ibadah awak semua diterima di sepanjang Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, thank you, Waalaikumsalam. Madam. Terima kasih, Thank you, Doktor. madam. Thank you, Doktor. Thank you, madam. Sama. Thank you, Madam. Terima kasih, Doktor. Sama.